Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar darab unit panjang dan bahagi unit panjang. So, kita tengok contoh-contoh soalan dia ya. Okay, sebelum kita pergi ke contoh-contoh macam mana nak mendarab dan membahagi unit panjang, so kita tengok rumus dulu ya. Okay, rumus yang pertama yang perlu kamu hafal adalah milimeter ni sama dengan mm ni sama dengan milimeter, cm ni adalah simbol ya. Simbol ni ini dia. Okey. Yang ini pastikan anda hafal. Yang ini 1 cm bersamaan 10 mm. 1 meter bersamaan 100 cm. 1 kilometer bersamaan 1000 meter. Yang ni pun perlu kamu hafal. So, macam mana kita nak tukar benda-benda ni? Okay, cm kepada mm, meter kepada cm, kilometer kepada meter dan sebaliknya. Macam mana kita nak tukar? So, jika cm kita tukarkan kepada milimeter, kita kena darab dengan 10. Okay? Kalau milimeter kita tukarkan kepada sentimeter, kita bahagikan dengan 10. Kalau meter tukarkan kepada sentimeter, kita darabkan dengan 100. Sentimeter kita pergi ke meter, kita kena bahagi dengan 100. Okay, kilometer kita tukarkan kepada meter, kita kena darab 1000. Kalau meter kita tukarkan kepada kilometer, kita kena bahagi 1000. Okay, pastikan anda hafal kedua-dua benda ni ya. Okay, kalau dah hafal, alhamdulillah, baguslah. So, kita masuk ke tajuk darab unit panjang. Okay, contoh yang pertama adalah 8 darab 4.39 cm dan jawapan dia nak dalam cm. So, disebabkan ini cm dan ini cm, tidak perlu ditukar unitnya. So, kalau tak tukar unitnya, kita just darab terus. So, kalau nak darab, letak nombor yang pertama adalah nombor yang paling banyak, iaitu 4.39. Nombor yang paling banyak. Lepas tu didarab dengan 8. Okay, so kita darab macam biasa. Okay, 24 tambah 7, 31. 32 tambah 3, 35. So, 4 perpuluhan, ni ada 1, 2, jadi 1, 2, jadi 4 perpuluhan kat sini. So, jawapan dia 35.12 cm. Okay, so kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh seterusnya melibatkan pecahan. Dan yang ini unit cm, tetapi dia nak jawapan dalam unit milimeter. So, cm ni kita kena tukarkan kepada milimeter. So, kita tukarkan dulu ya. 9 ni bersamaan 9 cm. Okay, yang ini bersamaan 3/4 cm. So, kita kena tukar. Jadi 9 cm kalau tukar kepada milimeter, jadi kita kena darab dengan 10. Yang ni kena darab dengan 10. Ingat rumus tadi 1 cm kalau tukar kepada milimeter, kita kena darab 10. Jadi kita darab lah. So yang ni 90 cm, 90 milimeter. Okay, yang ni pula 3/4 cm tukarkan kepada milimeter. So kita kena darab 10 juga. Jadi 3/4 kita darab dengan 10. Jadi yang ini masuk, yang ini kita darab dulu 30 bahagi dengan 4. Jadi 30 bahagi dengan 4. Okay, so jawapannya 7, 28. Okay, 2, 0, pinjam kita letak kosong kat situ. So yang ini perpuluhan 5, 20. Ada baki. So jawapannya 7.5 milimeter. 70.5 milimeter. So, 90 dengan 7.5 milimeter tadi kita tambahkan 7.5 ni kita tambahkan. Jadi yang ini 5, yang ini 7, yang ini 9, yang ini milimeter. Dah dapat jawapan dalam milimeter tu, tugas kita lepas tu darab dengan 6. Jangan lupa dengan 6 tu. Kita tadi baru just tukar unit. Jadi 97.5 ni kita darab dengan 6. So yang ni 30. 42 campur 3, 45.
54 tambah 4, 58. Jadi yang ini ada satu tempat puluhan, jadi 1, jadi titik puluhan kat situ. So jawapannya 585 milimeter. Okay. Ni tukar dulu. Tukar. Lepas tu tambahkan. Lepas tu baru kita darabkan dengan 6. Jangan lupa darab dengan 6. So kita tengok contoh yang seterusnya C. Contoh C adalah 13 darab 7 1/5 cm. Ditukarkan kepada meter. Okay, yang ini kena ada pertukaran unit. So kita tukarkan unit dulu. So kena ingat sentimeter kalau tukar kepada meter kita kena buat bahagi 100. So kita kena bahagi dengan 100 lah. So 7 tu sentimeter tukarkan kepada meter kita kena bahagikan dengan 1. Jadi 7 bahagi 100. Jadi letak dalam perpuluhan terus lah. Yang ni ada 2. Tadi kita gerak titik puluhan sebanyak 2 kali. Sini titik puluhan. Jadi sini kosong. Jadi depan tu kosong. Titik perpuluhan ni tulis kat sini. Lepas tu kosong 7 meter. Okay. Lepas tu 1/5 pula. 1/5 ni sentimeter ni tukarkan kepada meter. So 1/5 dibahagikan kepada 100. Macam mana ni nak bagi 100 ni? Jadi 1/5 ni macam mana kita nak bahagikan 100? So 1/5 tu kita tukar dulu kepada perpuluhan, iaitu 0.2. Kita bahagi dengan 100. Jadi ada 2 kosong. Jadi kita gerakkan titik puluhan sebanyak 2 kali ke sebelah kiri. Jadi titik puluhan berada di sini. So jawapan dia sifar di sini. Sifar perpuluhan. Sifar ni sifar ni. Okay, sifar 2. Okay, meter. Okay. Lepas tu yang ini dengan yang ini kita gabungkan. Jadi sifar perpuluhan sifar 7 tambah dengan sifar perpuluhan sifar 2. Tambah. Okay. Yang ini 2, 7 sifar perpuluhan sifar. Okay. Yang ini hasil tambah dia. Meter. Okay. Lepas tu jangan lupa darab dengan 13. Kalau kamu buat sampai sini je. Kalau ada markah 2, 1 je lah kamu dapat. Lepas tu sifar perpuluhan sifar 72 tu awak darab dengan 13. Okay, yang ini 6, 1, 2. No. Sifar. Okay, jangan tulis titik perpuluhan dulu Jangan Semasa kita mendarab, dilarang menulis titik perpuluhan. Jadi saya tulis sifar je dulu. Okay, lepas tu yang 2 kecil atas ni padam. Darab 1 pula. 2 darab 1, 2. Sebab di rumah puluh, kita letak bawah rumah puluh. 7 darab 1, 7. Sifar. Jadi kita tambahkan. 6, 3, 9, sifar. Jadi di sini ada 1, 2, 3 tempat perpuluhan. Jadi kita gerakkan sebanyak 3 kali tempat perpuluhan. Okay, jadi titik perpuluhan dekat situ. So jawapannya sifar perpuluhan 936 meter. Yang sifar depan ni jangan tulis lah. Tak payah tulis untuk kat sini lah. Ini tinggalkan satu sifar je. Okay. Sifar yang ni tak perlu tulis lagi dah kat sini. Just satu sifar ni sebelum titik perpuluhan ni. Ni dia ditulis. Okay, kalau tak faham ulang. Dengar balik. So kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya 25 darab 7.44 meter sama dengan kilometer. Okay, yang ini ada pertukaran unit meter kepada kilometer. So kita kena tahu kalau kita nak tukar meter kepada kilometer, kita kena buat bahagi 1000. Jadi kita kena tukarkan meter ni kepada kilometer. So kita tukarkan. So bahagi 1000. Jadi 7.44 kita bahagikan dengan 1000. Saya suka buat kaedah ni sebab dia lebih mudah. So yang ini kita tukarkan dulu. Jadi ada 3 sifar. Jadi kita gerakkan sebanyak 3 kali ke sebelah kiri. Okay, yang ini letak sifar lah. Ini titik perpuluhan. So sifar perpuluhan sifar 744. Okay, kilometer. Okay, lepas tu kita darabkan dengan 25. Okay, darabkan dengan 25. Okay, 4 darab 5, 22, 37, 3 sifar. Lepas tu yang kecil-kecil atas tu padam supaya kita tak keliru Okay, 4 darab 5, 8. Tulis rumah puluh. 8, 14, naik 1. 1, sifar.
sifar. Okey, tambahkan sifar 10, 2 tambah 8, 10 naik 1, 9, 17, 16, 1, 8, 1, sifar, sifar. Okey, sekarang kita tengok tempat puluhan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. So titik puluhan kat situ. So jawapannya sifar ni yang kita tulis dulu sifar ni. Perpuluhan 186. Yang sifar di belakang ni, yang sifar di depan ni tak payah tulis, yang belakang ni pun tak payah tulis. Just tulis seperti ini saja. Jadi jawapannya dalam kilometer. Jadi sifar perpuluhan 186 kilometer. Kalau tak faham, ulang semula. Okey. Okay, kita tengok contoh E. Contoh E ni 42 darab dengan 18.05 km. Ni tak perlu pertukaran unit sebab dia kilometer kepada kilometer. Jadi tak perlu nak tukar apa-apa. Just darab sahaja. Jadi darab sahaja. So kita tulis nombor yang paling banyak. Iaitu 18.05 darab dengan 42. Okay, kita darab ini sahaja. So kalau tak faham tadi, tolong ulang balik. Sifar darab 2 tak boleh. Jadi ada satu kecil kat atas tu, tambah satu je. Jadi 16, 1, 3. So yang satu kecil kat atas ni padam. Supaya kita tak keliru. Okay, 5 darab 4, 20. Sebab dia rumah puluh, jadi kita letak tulis di rumah puluh. So sifar darab 4 sifar tambah 2, 2. Yang ni 32. Yang ni 7. Okay, lepas tu kita tambah. Sifar 1, 8, 5, 7. Okay, jadi yang ini ada 2 tempat perpuluhan. Jadi 1, 2. Jadi titik perpuluhan kat situ. So jawapannya dalam kilometer. Jadi jawapannya 758.1. Sifar belakang ni tak perlu tulis dah. Sifar belakang ni tak perlu tulis. Okay. Kalau awak nak tulis pun tak apa. Tapi tak payah tulis lah. Sebab tadi pun saya cakap sifar belakang dengan sifar depan ni. Jadi tak payah tulis. So tak payahlah. Okay. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. 70 darab dengan 10 1/2 meter. Yang ni nak dalam kilometer. So meter ni kena tukarkan kepada kilometer. Jadi kalau meter nak tukarkan kepada kilometer, meter tukarkan kepada kilometer, kita kena darab 1000. Yang ni kan saya suruh awak hafal tadi kan. Jadi so 10 ni, bukan darab sorry, bukan darab. Sorry. Kalau meter ditukarkan kepada kilometer, kita kena buat bahagi 1000. Okay, jadi kita bahagikan dengan 1000. Okay, 10 dibahagi dengan 1000. Okay, kenapa saya pecahkan nombor bulat? Nombor bulat ni dengan pecahan. Okay, memudahkan kita nak buat. Ni tukar dulu. Macam ni. Lepas tu setengah ni pula kita tukarkan juga kepada km. Okay, 10 bahagi dengan 1000. Jadi yang ini ada 3 kosong. Jadi kita gerakkan sebanyak 3 kali pergerakan titik puluhan. Jadi jawapannya yang ni tulis kosong. Kosong ni titik puluhan. Sifar perpuluhan sifar 1 kosong kilometer. Okay, yang 1/2 ni. 1/2 ni dibahagi dengan 1000. Macam mana nak bagi 1000? So 1/2 kita tahu dia adalah sifar perpuluhan 5. Yang benda macam ni kena ingat lah. 1/2 sifar perpuluhan 5. Kalau 1/5 sifar perpuluhan 2. Kalau 1/10 sifar perpuluhan 1. Benda tu kena ingat. Okay, 1/2 ni sama dengan sifar perpuluhan 5. Kalau 1/5 sifar perpuluhan 2. Kalau 1/10 bersamaan sifar perpuluhan 1. Benda ni hafal ni. Tak perlu nak buat-buat lagi dah. Dia kena masuk dalam kepala otak hafal. Lepas tu bahagi dengan 1000. So kita buat dalam bentuk pecahan. Jadi ada 3 sifar. Jadi kita gerakkan titik puluhan ni ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Jadi yang ini titik puluhan ni sifar. Jadi jawapannya sifar perpuluhan sifar 5. Okay, titik ni sudah berubah. Titik puluhan ni sudah berubah sebab kita bahagikan dengan 1000. Ada 3 sifar. Jadi kita gerakkan sebanyak 3 kali ke sebelah
kiri. Jadi sifar ni titik bulahan berubah ke sini. Jadi sifar ni lah macam ni. So jangan lupa tulis km. Okay, apa yang kita nak buat dengan benda 2 ni? Kita kena tambahkan. Okay, jadi sifar perpuluhan sifar 1 sifar tambah dengan sifar perpuluhan sifar 5. Kita tambahkan. Ini jangan lupa letak sifar supaya tak keliru. Okay, 1 sifar. Okay, yang ni tulis km. Okay, lepas tu jangan lupa dengan 70. Jadi sifar perpuluhan sifar 1 sifar 5 darab dengan 70. Okay, oleh kerana 70 ada kosong kat belakang, jadi kita tulis seperti ini. Kita tulis seperti ini. Kosong ni letak belakang ni. Senang kita nak darab. Jangan buat macam ni. Di bawah, kosong di bawah 5 ni jangan. Kita buat kosong ni belakang. Jadi kosong ni je kita salin je. Yang lain kita darab. 5 darab 7, 35. 3, 7, sifar. Okay, so dia ni ada 1, 2, 3, 4 tempat perpuluhan. Jadi 1, 2, 3, 4 jadi titik kat situ. Jadi jawapannya sifar perpuluhan 7, 3, 5. Okay. Sifar perpuluhan 7, 3, 5. Sifar depan ni tak payah tulis. Just tulis sifar ini saja. Sebab tu cikgu tulis ni. Okay, titik puluhan 735. Sifar di belakang tidak ada maksud apa-apa. Tapi kalau nak darab ni, wajib tulis. Jangan awak buang terus sifar ni, tak boleh. Kamu kena darab. Cikgu buat kaedah ni macam kaedah 10. Darab 10, darab 1, darab 1000. Kalau macam ni, dia bukan kosong di belakang, jadi kita kena darab macam ni. Seperti ni kalau bentuk lazim yang melibatkan dua-dua nombor yang bukan melibatkan sifar. Kalau ini ada sifar di belakang, kita boleh guna kaedah darab 10, darab 1, darab 1000 yang kita pernah belajar sebelum ni. So yang ini kena darab. Memang dapat kosong ni. Jadi benda ni bila dah dapat macam ni, baru awak buang benda depan ni dengan benda belakang ni. Just tulis sifar perpuluhan 735 km sahaja. Okay, yang ini jangan lupa hafal. Okay, kalau boleh salin dalam buku. Jika buku anda dah nak habis, awak boleh guna buku apa-apa je dekat rumah tu. Buku tahun lepas ke, apa-apalah. Lepas tu tampal je dalam buku tu. Jadikan dia sebuah buku ke macam mana. Okay. Kalau sempat pergi kedai, pergi beli. Okay, kita pergi ke tajuk seterusnya, iaitu bahagi unit panjang. Okay, bahagi unit panjang, kita tengok contoh yang pertama A. Contoh A ni sifar perpuluhan 12 cm dibahagi dengan 3 sama dengan cm. So yang ini unit cm dan unit cm. Jadi tidak perlu pertukaran unit, just bahagi seperti biasa. Jadi kita ikutlah ayat matematik dia, okey? Okey, so sifar perpuluhan 12 bahagi dengan 3. Okey, jadi sifar bahagi 3 tak boleh, kita tolak dengan sifar. Okay, so yang ni sifar. Titik perpuluhan kita letakkan di atas. Jangan diturun titik perpuluhan. Lepas tu kita turunkan 1. 1 bahagi dengan 3 tak boleh juga. Jadi kita tolak dengan sifar. Jadi 1. Yang ni turunkan 2. Jadi 12 bahagi 3, 12. Okay, atas 4. Jadi tak ada baki. So jawapan ni adalah sentimeter. Jadi jawapan dia adalah sifar perpuluhan sifar 4 cm. Ingat tidak ada pertukaran unit yang berlaku dekat sini. So, just tulis dia terus jawapan. Okay, sifar di sini wajib tulis, jangan dibuang. Sebab sifar di sini ada maksud dia. Kalau di belakang ni dia tidak membawa maksud apa-apa, jadi kita boleh buang. Kalau sifar lebih satu dekat depan ni kita boleh buang. Just tulis satu sifar je sebelum titik perpuluhan. So, kita tengok contoh B. Contoh B 83 45 mm bahagi 10 sama dengan milimeter. Tidak ada pertukaran unit. So, just bahagi je. Okay, macam mana kita nak bahagi yang melibatkan pecahan ni? So, macam mana kita nak bahagi? Kita pecahkan kepada 2 lah. Okay, 83 kita bahagikan dengan 10. Okay, jadi ada sifar 1, jadi kita gerak 1 titik puluhan. Jadi jawapannya 8.3 milimeter. Ingat unit dia milimeter. Okay. So, yang ini pula 45. 45 ni
kita bahagi dengan 10. Okey, 4/5 ni 1/5 sama dengan 0.2. Kalau 2/5 sama dengan 0.4. Kalaan 2, 3/5 sama dengan 0.6. Kalau 4/5 sama dengan 0.8. So, 0.8 dibahagi dengan 10. Okay, lebih mudah lagi kalau bahagi per 10 ni, bagi 10 ni kita buat per. Okay, ada satu sifar, jadi kita gerakkan satu sifar sebanyak sekali je di sebelah kiri. Jadi tiap puluhan berubah kat situ. So, ni letak sifar lah. Sifar, perpuluhan, sifar, 8. Setiap perpuluhan sudah berubah sudah berubah. Jadi milimeter. Okay, sebab unit ni. Unit ni milimeter. Jadi, okay. Lepas tu kita tengok ni. Milimeter kan. So, tak ada perubahan unit. So, kita tambah je lah. 8/3 tambah dengan sifar, perpuluhan sifar 8. Okay, yang atas ni tak ada nombor. Kita wajib tulis sifar. Jangan tak tulis. Okay, wajib tulis So, jawapannya 8.38 milimeter. Okay. Jadi, just tukar dulu. Ni pecahkan dulu macam ni. Okay, yang ni buatlah macam ni. Tadi saya dah suruh hafalkan 1/5 0.2. Kalau 2/5 darablah. Kan akan CP2. Ganda CP2. Okay. Kalau boleh tolong hafal. Salin dalam nota ni benda ni. Okay, dalam buku nota. Dan hafal. Okay, kita tengok contoh C. Contoh C 56.64 meter bahagi dengan 16. Jawapannya dalam sentimeter. Okay, yang ni kita tengok ni meter dengan sentimeter. So, kita kena tukarkan meter ni kepada sentimeter. Tukar. Meter tukar kepada sentimeter, kita kena darab dengan 100. So, 56.64 ni kita darabkan dengan 100. Darab 100. Okay, ada dua sifar. Jadi bahagi kita pergi ke sebelah kiri. Kalau bahagi yang melibatkan sifar macam ni, kita bahagikan ikut sifar tu ke sebelah kiri sini. Okay, kalau 100, 10,000 Tapi kalau 100 darab, kita gerakkan ke sebelah kanan. Ikut bilangan sifar. Kalau 2 kalilah. Okay, jadi kita gerakkan sebelah kanan 1, 2. Okay, jadi titik puluhan berubah kat situ. So, jawapannya 5664 titik perpuluhan. Okay, ada titik puluhan tu tak perlu tulis, jadi kita padamkan. Okay, jawapan dia adalah dalam sentimeter. Tadi kita ubah ni. Kita ubah. Okay, lepas tu baru kita bahagikan dengan 16. Okay, baru kita bahagikan dengan 16. Okay, macam mana kita nak bagi dengan 16, jadi kita buat sifir lah nanti. Okay, 5 bahagi 16 tak boleh, kita tolak dengan sifar. Okay, atas letak sifar, jadi yang ni 5. Turunkan 6. 56. Okay, 16. Kita buat sifir lah Sekejap ya. Saya ada cari pen warna lain pula. 16. Okay, 16 16. 32. Tambah lagi 16. 8. Tambah lagi 16. 64. Okay. Okay, so kita bahagikan 56 bagi 16. Okay, tak ada 56, kita ada 48. 48 ni 3. Okay, jadi kita letak 3. So, 6 tolak 8 tak boleh, pinjam lah. Okay, ni 8. Turunkan 6. 86. Okay, jadi 86 tadi tak ada. Jadi kita tambah lagi kat sini 16. 1. 16, 178. Jadi tolak dengan 80. Okay, tolak 80. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di atas ni 5. Jadi 6 tolak sifar lah 6. Okay, turunkan 4. Kenapa cikgu sampai sini dia tu buat? Sebab cikgu tak nak buat sampai 9. Sebab tengok 64. Ada kan? Ni 64. So kita tolakkan 64. Jadi kita jangan buang masa. Kita buat satu-satu sifir ni. Jadi kita jangan buang masa. Jangan nak buat sampai 9 tu. Jangan buang masa. Jadi yang ini 5. Bukan 5, 4. Okay, 64 bagi 16 adalah 4. So yang tak ada baki. Jadi jawapannya 354 cm. Jadi tulislah kat sini. Okay.
Tak perlu nak buat panjang-panjang ni, sifar ni sampai 9 dia. Tak perlu. 1 kamu tambah. Contoh macam sini tadi kan, 86. Tapi tak ada kan, saya buat sampai 64. Jadi kita buat lagi lah. Lepas tu jumpa 64. Jadi tak perlulah nak sambung lagi bawah tu. Jadi masa kita tak terbuang. Okay. Itu rasionalnya kalau kita tak payah nak buat banyak-banyak sampai habis lah. Kalau kamu rajin tak apalah. Buatlah sampai 9. Okay. Okay, kita tengok contoh D. D 25 1/8 km dibahagi dengan 25. Okay, ini melibatkan pecahan km dan dia melibatkan pertukaran unit meter. Okay, so kita kena tahulah kalau km tukar kepada meter, kita darab 1000. Jadi macam kaedah yang saya ajar tadi, contoh B tadi, 25 ni dengan 38 ni kita pecahkan. Kita pecahkan. Jadi 25 ni dia cakap darab dengan 1000. Okay, jadi jawapannya ada 3 kosong kan? Jadi tulis 1, 2, 3. Sebab ini tak ada perpuluhan. 25 ni tak ada puluhan. So, kita tulis 3 ni sebagai 3 kosong macam tu. Lepas tu tulislah 25. Cepat je. Tak perlu nak buat benda lazim. Boleh congak. Ini kaedah congak. Okay, ini dalam meter. Sebab kita tukar tadi. Kita tukar ni. Bukan dalam km lagi dah. Kilometer lagi dah. Tak ada dah. Kita dah tukar. Jadi yang ni pula 1/8. 1/8 ni kita darab dengan 1000 juga. Sebab kita tukar kepada meter. So, yang ini macam mana nak buat ni cikgu? Macam mana? Jadi 1/8 ni, 1/8 ni, dia ada 1/8 ni, dia bersamaan berapa? Sifar perpuluhan, saya kira sekejap. Jadi 1/8 sifar ni, turunkan sifar 10, 8, 1, 2, turunkan kosong lagi, jadi 16, 2, 4, turunkan kosong lagi, 5. Okey, jadi jawapan dia 1/8 ni adalah 1/8 ni adalah sifar perpuluhan 125. Okey, yang ini tolong salingkan nota. Jadi tak perlu, tolong hafal je. Jadi nanti tak perlu nak kira-kira dah. Jadi 1/8 ni adalah sifar perpuluhan 125. Jadi sifar perpuluhan 125 didarab dengan 1000. Ada 3 kosong kan? Jadi 3 kosong kan? So kita gerakkan ke sebelah kanan sebanyak 3 kali. Sebab dia ada 3 kosong. Jadi titik perpuluhan berubah kat ujung sana. Jadi jawapannya 125 meter. Okey. Lepas tu apa kita nak buat dengan benda 2 ni? Kita tambahkan. Jadi 25,000 tambah dengan 125. Jadi jawapannya 25,125 meter. Okey. Dah bahagi ke belum ni? Belum. Ni baru tukar. Baru tukar ni. Baru tukar. Jadi baru kita buat bahagi dengan 25. Okey. Baru buat bahagi dengan 25. Mana saya letak ni? 25,125 dibahagi dengan 25. So yang ni sifar. Kena tulis kecil ni. 1 turunkan 5. Okay, tolak dengan 25. Turunkan 1. Tak boleh. Tolak dengan kosong. Di atas kosong. 1 turunkan 2. Okay, 12 bagi 5 tak boleh. Jadi sifar lagi. Tolak sifar jadi 12. Okay, jadi turunkan 5. 125. 125 ni 25, 50, 75, 100, 125. Jadi tolak yang 125. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tulis atas 5. Jadi tak ada baki. So jawapannya 1 sifar 5 meter. Okey. Sifar depan ni tidak perlu tulis. Tapi sifar tengah wajib ditulis. Okay, so jawapannya 1005 meter. Okay. Tukar dulu, lepas tu bahagikan. Okay, jika tak faham, ulang semula dengar. Saya lengkapkan. Soalan yang kedua, lengkapkan. Masih lagi melibatkan bahagi. So, kita tengok soalan contoh A tu. Contoh A ni,
48.3 kilometer bahagi dengan 10. Jawapan kilometer. Tidak ada pertukaran unit. So, kita bahagikan. Jadi, 48.3 ni kita bahagikan, kita buat dalam bentuk per. Lagi mudah. Jadi, ada satu sifar. Jadi, ingat bahagi pergi ke sebelah kiri. Jadi, titik puluhan ni kita gerakkan ke sebelah kiri sebanyak sekali. Kenapa sekali? Sebab ada satu sifar. So, jawapannya 4.83. Inilah jawapan dia. Sebab dia tak ada pertukaran unit, so itu je lah jawapan dia. Okay, so kita tengok next question. 48.3 km bahagi dengan 100. Okay, tapi dia berubah menjadi meter. So, macam mana nak buat ni? So, kilometer ni kita tukar kepada meter dulu. Ingat tukar dulu. Tukar, jadi kilometer tukar kepada meter, kita kena darab dengan 1000. So, 48.3 kita darab dengan 1000, buat kaedah macam ni. Ingat 10, 100, 1000, 70, 60 macam tu kita boleh buat kaedah seperti betul lazim yang saya tunjuk ni. Jadi just yang ni salin je. Yang ni. Mudah je. Okay, lepas tu kita kira. Ni satu tempat puluhan jadi 1. Jadi jawapannya 483 sifar sahaja. Sifar belakang ni tak perlu tulis dah sebab titik puluhan ni. Kalau kamu nak tulis. Kalau kamu tak nak, tak payah. Okay, lepas itu baru kita bahagi dengan 100. Okay, lepas tu kita bahagi dengan 1, kita buat dalam bentuk per, lagi mudah. Okay, kamu tengok ni, 2 kosong kan? Okay. Okay, ada 2 kosong kan? Jadi, 2 kosong ni, jadi maksudnya ada pergerakan ke sebelah kiri. Ingat bahagi pergerakan sebelah kiri. Kalau 2 kosong, jadi kita gerak sebanyak 2 kali. Ada titik puluhan kat situ. So, jawapannya 483 meter. 483 meter. Yang ni tadi kita dah tukar ni. Ni tadi, yang kita buat ni first ni tadi adalah pertukaran unit kepada meter. Sebab itu kita darab 1000. Janganlah kamu pula tanya mana datang 1000 ni. 1000 ni datang bila km tukar kepada meter, kita darab dengan 1000. So, kita darab 1000 sebab kita nak tukarkan kepada meter. Bila kita dah tukar, jadi yang ini tadi adalah jawapan untuk meter. Kita dah tukar ni. Sifar belakang ni kita tak nak dah sebab dia ada titik puluhan dan ada sifar. Jadi tak perlulah. So, kita bahagikan dengan 1. Baru kamu bahagikan dengan 100. Okay? Jangan kamu dah tukar tadi, kamu tak bahagi dengan 100. Kamu takkan dapat markah penuh. Okay? Kalau tak faham, ulang balik. Kalau tak faham, ulang balik dan dengar dan fahamkan. Okey, contoh soalan yang seterusnya, soalan nombor 3, bahagikan yang berikut, nyatakan jawapan dalam meter. Dia nak jawapan dalam meter Ingat jawapan nak dalam meter. Okay, so kita tengok contoh soalan yang pertama. Okay, contoh soalan pertama, 3.672 km dengan 18. Okay, dia nak bahagi So, dia nak dalam meter. So, 3.672 ni kamu tukarkan kepada meter dulu. Sekejap ya. Okay, seterusnya, oleh kerana tadi kilometer, dia nak tukarkan kepada meter. So, ingat kilometer tukarkan kepada meter, kita kena darab dengan 1000. So, 3.672 ni kita darabkan dengan 1000. Darab dengan 1000. So, ada 3 kosong ni. Salin je. Okay, yang ni ada 3 tempat puluhan. Jadi 1, 2, 3. Jadi titik puluhan kat situ lah. Jadi jawapannya 3672 meter. Okay, titik puluhan kat sini. So, yang ni dah dapat jawapan. Baru kamu bahagikan dengan 18. Okay, bahagikan dengan 18. So, 3 bahagi 18 tak boleh. Kita letak kosong. Turunkan 3. Kalau 3, lepas tu turunkan 6. Jadi, kat sini baru kita nak buat. Ingat macam saya cakap tadi, kita buat satu-satu. 18, lepas tu 36. 36. Jadi, ada 36. Jadi, kita tolak. Jadi, dapat 2 kan? Ini kosong. Lepas tu, turunkan 7. 7 tak ada, tolak dengan kosong. Jadi, 7. Okay, jadi kan turun 7. Turun 2, jadi 72. Kat sini tak ada 70, jadi kita tambah lagi 18. 18, jadi 4, 1, 5. Tambah lagi 18, 2,
1, 7. Tambah lagi 72 ada. 72 ada. Jadi kita tolak. Jadi yang ni 1, 2, 3, 4. Jadi tulis 4. Jadi tengok. Kita tak perlu buat dia sampai 9. Tak perlu. Tak perlu Just bila dah dapat tu terus letak. So yang ni jawapannya dalam meter. Okey, jadi jawapannya 204 meter. Okey, so kita tengok contoh soalan B. Soalan B, 32 meter 10 cm dengan 100. So, 32 meter 10 cm ni dia nak bahagi dengan 100. Bahagi Jadi tukarkan pada meter dulu. Okay. So, 32 meter ni tak perlu tukar lah. Sebab dia dah meter, jadi tak perlu tukar yang ni, kita tukar 10. So, 10 ni kita tukarkan kepada meter, 10 cm tukarkan kepada meter. Jadi, kita kena buat sentimeter tukarkan kepada meter, kita kena buat bahagi 100. So, yang ini kita bahagikan dengan 100. Lepas tu ada 2 kosong, jadi kita gerakkan sebanyak 2 kali ke sebelah kiri. Jadi jawapannya sifar puluhan 1 sifar. Okay, lepas tu apa kita nak buat dengan benda ni dengan 32? Kita tambahkan 32 tambah dengan sifar perpuluhan 1 sifar. Yang ni letak sifar, jangan lupa letak sifar kat atas tu. Okay. Okay. Dapatlah dalam meter. Sebab dia nak dalam meter Tengok soalan. Okay, lepas tu barulah bahagi dengan 100. Jadi 32.10 dibahagi dengan 100, saya lebih suka buat kaedah pecahan. Jadi ada 2 kosong. Ingat 100 kalau bahagi kita gerakkan titik puluhan sebanyak 2 kali sebab ada 2 kosong ke sebelah kiri. Jadi titik puluhan berubah kat situ. Di sini letak kosong. Okay, titik puluhan 3, 2, 1. Okay, sifar dekat belakang ni tak perlu tulis. Okay. Jadi jawapannya sifar perpuluhan 321 meter. Okay, so kerja rumah pada hari ini, sila jawab latihan muka surat 186, soalan 1 sahaja 186 ni soalan 1 sahaja dan 188 buat semua. Okay, dalam buku latihan lepas tu jangan lupa buat jaran pengiraan. Okay, itu saja. Terima kasih.